Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, seterusnya berjaya dan selamat di dunia dan hari akhirat. Sidang Jumaat sekalian, kita baru selesai pilihan raya umum ke-15. Semalam Perdana Menteri baru telah dilantik. Mudah-mudahan negara terus aman, makmur dan sejahtera. Amin. Sidang Jumaat sekalian, fokus khutbah kita pada hari ini ialah ilmu dan Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam mengharungi arus kehidupan ini, kita amat dituntut mempelajari pelbagai bidang ilmu yang bermanfaat dalam urusan mentadbir dan memakmurkan bumi ini. Islam menggalakkan umatnya untuk menuntut apa sahaja bidang ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu dan Islam itu bergerak seiring. Ilmu dan Islam tidak boleh dipisahkan, kerana Islam itu sendiri adalah berteraskan kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan akal, fikiran dan ilmu sebagai keutamaan yang membezakan antara insan dan haiwan. Dengan akal dan wahyu, manusia mampu menyerlahkan potensi dan kekuatan yang ada padanya. Sejarah telah membuktikan bahawa kesinambungan budaya menurut ilmu berterusan bermula sejak Nabi Adam AS hingga sampai kepada Rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga peristiwa bersejarah ketika penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira. Dalam penekanan peristiwa ketika penurunan wahyu yang pertama dalam Gua Hira adalah penekanan kepada ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perkataan Iqra' dalam diterjemahkan adalah satu arahan membaca dan menjalankan penyelidikan, menjadi kunci kepada orang berilmu. Ayat tersebut juga menjelaskan bahawa Islam menyeru umatnya supaya menjadi orang yang berilmu. Islam juga meletakkan ilmu sebagai asas utama dan landasan untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan ummah. Dalam sejarah keagungan Islam, kita dapat lihat bagaimana kejayaan para sahabat dan ulama yang membawa syiar Islam sehingga agama Allah Subhanahu wa taala ini berkembang hampir sepertiga dunia dengan berpaksikan ilmu. Contohnya pada zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah, Osmaniyah, Konstantinopel,
Andalus dan lain-lain tamadun Islam. Masyarakat Islam ketika itu telah memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang ilmu, sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah. Dan dari ilmu bintang hinggalah kepada ilmu seni bina dalam tempoh lebih kurang 900 tahun antara abad ke-7 Masihi hingga abad ke-16 Masihi. Oleh yang demikian, Islam telah mewajibkan seluruh umatnya akan menuntut ilmu bagi mencapai kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Malahan proses menuntut ilmu juga adalah satu usaha yang berterusan sepanjang hayat. Dalam konteks keperluan negara pada zaman revolusi industri keempat ini, negara amat memerlukan modal insan yang bukan sahaja kreatif dan berinovasi, namun ia juga mencakupi aspek akidah yang kuat, syariah yang betul serta kepribadian yang berakhlak mulia. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu sehingga ia ke tahap tamadun yang tinggi, lagi dicontohi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan kedudukan orang yang beriman di antara kamu dan juga kedudukan orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu kerjakan. Sebagai umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama bagi melahirkan seorang Islam yang beriman dan berilmu untuk mengekalkan kehebatan tamadun Islam. Namun jika diabaikan Al-Quran dan As-Sunnah ini, umat Islam akan tersesat kerana lemah iman serta hilang ilmu dan juga kerana melebihkan kecenderungan kepada urusan dunia. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulullah." Yang bermaksud, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Malik. Oleh itu, apabila kita hendak beriman dan berilmu dengan sempurna, maka kita hendaklah baca dan faham Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu, supaya kita sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara keimanan dan menambah ilmu serta melindungi kita dan kesesatan apabila Al-Quran dan Sunnah menjadi pegangan kita, bahkan sebagai amalan rutin dan pakaian harian. Jadi Al-Quran hendaklah dibaca setiap hari, bukan pada hari Jumaat saja. Dia adalah kalamullah, sebutan Allah yang perlu dibaca pada setiap hari. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang tidak beriman dan tidak berilmu. Kita tidak mahu menjadi orang Islam berpendidikan tinggi tetapi mengamal ajaran sesat. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang berpendidikan sederhana tetapi terpengaruh dengan ajaran sesat. Janganlah jadi orang Islam yang malas dan tidak berusaha untuk menambah ilmu bagi memajukan diri, keluarga dan negara. Oleh itu, jadilah orang Islam yang kuat berpegang teguh kepada akidah, syariah dan akhlak supaya menjadi khairul ummah yang seimbang dalam semua aspek kehidupan dan yang paling penting diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup, bicara khutbah hari ini antara penyiaran dari penghayatan adalah yang pertama, umat Islam hendaklah menjadi kehidupan seharian sentiasa disinari dengan amalan-amalan Islam dan budaya menuntut ilmu. Dua, umat Islam hendaklah memastikan diri sendiri sentiasa
diri sendiri serta keluarga sentiasa memajukan diri dengan ilmu berlandaskan akidah syariah dan akhlak Islam. 3. Umat Islam adalah menginsafi bahawa bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan seseorang itu tersesat, lemah dan hina dengan ilmu sendiri, jika tujuan memiliki ilmu itu bukan kerana keredaan Allah dan kepentingan Islam, sebaliknya kerana tuntutan hawa nafsu dalam mengejar kehidupan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang bermaksud, dengan yang demikian sebagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan dia pula disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar, dan dimeterai pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kita, wahai orang yang mengingkar, tidak insaf? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.